Selamat pagi kepada Puan Syazwani dan kawan-kawan sekalian. Saya Mariama Nuralizawati, Nur Amira dan Michelle akan membuat pembentangan berkenaan dengan mengurus imej organisasi. Saya akan terangkan tentang pengenalan mengurus imej organisasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang menyatupadukan usaha mereka supaya mencapai matlamat yang dikehendaki. Sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan pekerja, sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan aktivitinya dengan berkesan dan sempurna. Secara tidak langsung, pekerja yang perpaduan dapat meningkatkan imej organisasi dengan baik. Saya akan terangkan juga tentang objektif mengurus imej organisasi. Objektifnya ialah sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri. Di dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi kecil atau besar, ia mempunyai hierarki dan tingkat otoriti. Di dalam sesebuah organisasi, terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan. Bagi menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur seperti yang dirancangkan, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas perjalanan aktiviti. Itu sahaja. Saya Nuralizawati Abu Usman, DP 0118063. Saya akan terangkan tentang perubahan pengurusan prestasi. Untuk memperkenalkan pengurusan prestasi kewangan, kita ada beberapa strategi yang perlu kita laksanakan. Firstly, kita haruslah berhubung kait dan menyokong misi organisasi dan nilai teras yang berkait rapat dengan strategi korporat. Ianya mesti sehaluan dan bersesuaian dengan budaya organisasi. Proses tersebut ni haruslah mendapat komitmen dan kerjasama sepenuhnya dari pucuk pimpinan serta pengurus dan pekerja bawahan. Kita masuk kepada kepentingan penambahbaikan pengurusan prestasi pekerja. Ianya dapat membantu organisasi dan individu secara bersama merealisasikan objektif yang penguruskan gariskan. Penilaian prestasi pekerja ni membolehkan pegawai mengetahui dan mengukur kebolehan diri, kemampuan melaksanakan tugas sejajar dengan matlamat organisasi dan individu yang telah ditetapkan. Itu sahaja daripada saya tentang perubahan pengurusan prestasi. Saya Nur Amira binti Harun. Sekarang saya nak jelaskan berkenaan mencapai kecemerlangan. Kajian ini mengkaji menentukan cara-cara untuk mencapai kecemerlangan pembinaan matlamat anda untuk membangunkan harga diri anda. Setiap individu mempunyai idea yang berbeza tentang kecemerlangan dalam kehidupan seseorang. Kecemerlangan dalam kehidupan bermaksud kehidupan tidak semestinya mudah, bahawa kita akan mengatasi semua kegagalan dan akan memenuhi semua impian yang kita hendak mencapai. Sesebuah organisasi berperanan untuk melaksanakan wawasan, misi dan objektif sebuah organisasi itu. Untuk mencapai kecemerlangan dalam kejayaan sesebuah organisasi, ia bergantung kepada sikap seseorang di dalam organisasi terhadap tugas masing-masing. Dengan itu, sikap yang positif dalam melaksanakan tugas dan organisasi akan mencapai kecemerlangan dalam hidup kita lah. Berkomunikasi adalah lebih berkesan mempunyai pengayaan diri atau imej peribadi yang berprofesional. Justru, bekerja dalam kumpulan yang kuat dan mantap dapat mengatur strategi yang berjaya dalam organisasi. Namun, dapat memberi sumbangan yang bermakna di dalam memaju dan mencemerlangan organisasi. Mempunyai jati diri, semangat untuk membina kejayaan serta komitmen terhadap pembangunan diri dan organisasi. Secara tidak langsung, mengurus kerja secara cekap dan berkesan ke arah meningkatkan imej dan pembangunan organisasi.
Pengurusan diri yang berkesan dalam mencapai kecemerlangan mestilah memiliki sikap yang bertanggungjawab, berfikiran positif, kreatif dan menggunakan masa dengan bijak dan memiliki budaya kerja yang positif. Okey, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Lim Si Hui. Hari ini saya nak buat pembentangan tentang metodologi kajian. Kajian dokumentasi ialah metode yang tidak diterbitkan secara umum. Dokumen ini boleh didapatkan dalam bentuk laporan dan jurnal yang dijamin keasliannya. Metode ini diperlukan dalam kajian untuk mendapatkan sumber dan rujukan yang lebih banyak dan lebih tepat tanpa tersalah ambil maklumat. Metode kajian ini dipilih adalah sangat penting dan membantu menyiapkan tugasan ini. Seterusnya saya akan bincang tentang sorotan literatur. Berapa kajian mengenai mengurus imej organisasi yang telah dicari seperti berikut. Kajian yang ditulis oleh Noor Hisham, Azizan dan Yurini pada tahun 2019, Revolusi Perindustrian 4.0, satu pemanfaat transformasi digital dalam sektor awam UKM, menyatakan perubahan perurusan prestasi. Dan seterusnya kajian yang ditulis oleh Vance A. Harter 1997, pengurusan prestasi boleh didefinisikan sebagai satu proses yang dapat mewujudkan kefahaman yang dikongsi bersama mengenai maklumat yang telah dicapai dan bagaimana hendak mencapainya. Ia adalah satu pendekatan mengurus pekerja ke arah meningkatkan kepakaran maklumat yang itu telah dicapai. Seterusnya ialah anggaran pelajaran. Anggaran ini adalah 8 item. Itemnya termasuk kecenderahati penceramah RM120, sijil penghargaan RM300, lagi kos pengangkutan sebanyak RM50, lagi upah penceramah RM300, cenderamata kepada AJK RM200, sewa dewan RM250, PA sistem RM150, jamuan RM280. Jumlah perbelanjaan ialah RM1,380. Sebagai kesimpulan, penilaian yang dijalankan oleh organisasi adalah sebahagian daripada aktiviti pengurusan prestasi. Ia dilaksanakan oleh organisasi untuk tujuan pentadbiran dan pembangunan. Maklumat yang diberi daripada penilaian prestasi amat berguna untuk menjayakan fungsinya lain dan pengurusan sumber manusia seperti latihan dan pembangunan pentadbiran, pampasan, pembangunan kejayaan dan sebagainya. Proses penilaian ini amat berguna untuk sesebuah organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja seseorang dan dapat meningkatkan prestasi syarikat. Sekian, terima kasih saya untuk membuat pembentangan hari ini.